Assalamualaikum. Hari ini saya akan membincangkan abstrak keseluruhan pembincangan kami. Manusia merupakan ciptaan Allah yang dijadikan dengan sebaik-baiknya dan dimulai penciptaan manusia dari tanah. Selanjutnya proses kejadian manusia dari setitis mani sehingga menjadi manusia. Permasalahannya adalah untuk mengenal pasti pandangan yang benar mengenai proses kelahiran. Hal ini kerana terdapat beberapa pandangan yang bercanggah daripada pandangan Islam. Tujuan kami adalah untuk mengetahui proses kejadian pada sudut Islam dan sains. Selain itu, kami turut menyelidik pandangan yang bertentangan dengan Al-Quran. Di samping itu, kami menggunakan kaedah ini bagi menentukan kebaikan dan keburukan dalam sesuatu pendapat mengenai tajuk ini. Metodologi kami menggunakan kaedah bahan bacaan dari buku dan artikel jurnal. Hasil daripada kajian ini, kami mendapati bahawa Al-Quran dan sains terdapat persamaan, namun tetapi ada perbezaan dari segi kejadian manusia. Ya, Assalamualaikum. Dari perhargaan, bersyukur kehadrat ilahi dengan limpah kurnianya yang dianugerahkan kepada kami untuk menghasilkan tugas kerja khusus ini dengan penuh jayanya. Pertama sekali, kami ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Prof. Madya Dr. Abdul Manam bin Muhammad atas segala ilmu yang telah dicurahkan kepada kami selama ini, dan kami berharap dengan ilmu yang diberikan ini dapat disampaikan kepada khalayak ramai. Dan seterusnya, objektif dari pengkajian kami yang pertamanya adalah untuk mengetahui asal-usul proses kejadian manusia dari segi pengetahuan Islam dan juga dari segi pengetahuan Barat. Dan yang keduanya pula adalah meneliti dan menganalisis beberapa pandangan yang bercanggah terhadap pandangan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang terakhirnya adalah menentukan kebaikan dan keburukan dalam sesuatu pendapat mengenai tajuk ini. Dan sekian daripada saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membentangkan bahagian kejadian manusia menurut Islam. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Mu'minun ayat ke-14 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma khalaqnal nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa kasawna al-'idhama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Shadaqallahu azim. Maksudnya, kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Peringkat kejadian manusia terbahagi kepada enam peringkat. Yang pertama iaitu nutfah. Peringkat pertama, bermula selepas persenyawaan daripada nutfah inilah Allah menciptakan anggota-anggota yang berlainan, tingkah laku yang berbeza serta menjadikan lelaki dan perempuan. Alaqah, peringkat kedua. Ahli tafsir mentafsirkan alaqah dengan segumpal darah. Peringkat kedua iaitu pembentukan alaqah pada hari ketujuh. Pada hari ketujuh, telur yang sudah disenyawakan itu akan tertanam di dinding rahim, yakni qararin makin. Mudghah, peringkat ketiga. Pembentukan mudghah berlaku pada minggu keempat. Berlaku pembentukan otak, saraf tunjang, telinga dan banyak anggota lain. Izam dan lahma. Peringkat keempat ini berlaku semasa minggu kelima, keenam dan ketujuh, iaitu pembentukan tulang yang mendahului. Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya saya akan meneruskan perbahasan saya mengenai perbandingan kejadian manusia melalui perspektif Barat. Manusia merupakan salah satu makhluk ciptaan Tuhan untuk melengkapi kehidupan di muka bumi ini. Manusia memiliki keistimewaan tersendiri berbanding kehidupan lain kerana digunakan akal fikiran untuk berfikir dan bertanggungjawab. Falsafah ini dikaji melalui teori Darwin. Mereka mengemukakan teori proses evolusi makhluk hidup sehingga menghasilkan makhluk tertinggi yang disebut sebagai manusia. Mereka juga merumuskan bahawa semua jenis binatang dan organisma berasal daripada satu sel, iaitu ameba.
Bukti berupa fosil adalah makhluk yang merupakan antara beruk dan manusia. Demikianlah fosil tersebut melengkapi bukti teori bahawa manusia itu merupakan hasil evolusi. Dunia ilmu pengetahuan menjadi gempar kerana dengan demikian cukuplah bukti yang diperlukan untuk melengkapi teori Darwin. Namun, pendapat ini amatlah bertentangan dengan ajaran Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membentangkan mengenai isu semasa di bawah tajuk kejadian manusia, dan kami mengambil isu mengenai bank sperma. Bank sperma asal-usulnya ia ditubuhkan pada tahun 1945 oleh Dr. Mary Monton yang berasal dari England. Dia mengumumkan penubuhan bank sperma pada sebuah jurnal kesihatan. Bank sperma ni mempunyai dua pendapat, iaitu pendapat ahli sains dan ahli syarak. Ahli sains mempunyai dua pendapat, iaitu pendapat yang kebaik dan pendapat buruk mengenai bank sperma. Pendapat baik bagi ahli sains yang pertama, ia membantu pasangan mempunyai masalah kesuburan. Yang kedua, ia menginginkan anak yang mempunyai ciri-ciri yang tentu. Maknanya kalau ada seseorang itu menginginkan anak yang mempunyai ciri tentu seperti warna kulit dan ketinggian. Yang ketiga, solusi bagi pasangan yang memiliki ketidakcocokan gen dan sel. Bagi keburukan bank sperma, bagi pendapat ahli sains, yang pertama, ia mengakibatkan riwayat genetik yang tidak jelas. Yang kedua, mempunyai risiko yang tinggi memiliki keturunan yang cacat. Dan yang terakhir sekali, berlakunya masalah sosial dalam kehidupan, termasuklah dalam medico legal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. InsyaAllah saya akan menyambung lagi pembentangan kumpulan kami mengenai pendapat ahli syarak terhadap isu semasa, iaitu bank sperma. Bagi pendapat yang menerima akan perkara tersebut adalah perkara ini khususnya kepada IVF, in vitro fertilization. Mereka berpendapat bahawa benih yang ingin dicantumkan, benih yang diambil dan dicantumkan mestilah daripada pasangan suami isteri yang sah. Dan benih yang diambil dan dicantumkan itu mestilah berlaku dalam tempoh perkahwinan yang sah. Dan anak yang hasil daripada pencantuman tersebut adalah sah. Kemudian pada pendapat ahli syarak yang menolak bank sperma ini, isunya bank sperma adalah secara mutlak adalah haram. Dan ini kerana terdapatnya kemungkinan kemudaratan yang dibawa oleh bank sperma ini. Dan ini adalah disebut sebagai sadduz zara'. Dan seterusnya, benih yang didermakan untuk pencantuman itu boleh datang daripada penderma-penderma luar. Maka ini diumpamakan sebagai zina. Dan dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-7, فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. Maknanya, kemudian sesiapa yang menginginkan selain dari yang demikian, yakni zina, homoseksual, maka merekalah orang-orang yang melampaui batas. Sekian daripada saya. Wassalamualaikum. Kami amat bersyukur kerana telah menyelesaikan kerja khusus ini dalam tempoh masa yang telah ditetapkan. Sepanjang menjalankan tugasan ini, kami telah mempelajari tentang proses kejadian manusia mengikut pandangan Islam dan sains. Kami mendapati bahawa terdapat perbezaan di antara proses kejadian manusia dari sudut Islam dan sains. Selain itu, kami juga telah mengenal pasti tentang proses kelahiran. Kami telah meneliti bahawa proses kelahiran manusia menurut Islam ialah bermula daripada nutfah, iaitu air mani, di mana berlaku percampuran air mani, dan berakhir dengan nafur roh, iaitu peniupan roh ke dalam tubuh manusia selepas 40 hari. Mengikut pandangan sains pula, kejadian manusia terhasil daripada binatang yang berupa beruk, lalu terbentuklah seorang manusia yang cerdik akal. Akhir sekali, kami juga telah mengkaji tentang
isu semasa mengenai proses kejadian manusia iaitu sperma bank.